Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله. Wahai hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pagi ini 6 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 16 Julai 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24, juzuk yang ke-18. Ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini, ayat 61. Ayatnya panjang dan beberapa hukum pelbagai di dalamnya yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita supaya kita kaji dan kita mengaji. Di antaranya hukum yang dilonggarkan, diberi kelonggaran kepada golongan OKU. OKU yang tak nampak mata, yang tempang dan juga orang-orang yang sakit. Kemudian diberi kepada kita bimbingan supaya mempelajari, meneruskan pelajaran adab makan di rumah kita sendiri, di rumah keluarga kita dan juga di rumah kawan-kawan. Dan diakhiri dengan adab memberi salam. Mana 3 isu dibincangkan dalam satu ayat ini. Baiklah para pelajar sekalian, ayat kita ini ayat 61. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman Jawi, kalau ada lagi yang masih bertanya, pimpinan Ar-Rahman ni ambil di mana? Jawabnya terbitan JAKIM. Sekarang dipanggil JAKIM. Dulu dia panggil Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. Sekarang ini di bawah JAKIM. Jadi terjemahan pimpinan ini menarik kerana walaupun dia ringkas tapi dia ada nota kaki, ada penjelasan sedikit untuk kita faham tentang kedudukan ayat ataupun huraian ayat. Baiklah para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat. Baca ayat yang kita nak bincangkan ini. Boleh buka muka surat tafsir yang Jawi, muka surat 750. 750. Bagi pelajar yang pegang tafsir yang pelbagai, carilah surah An-Nur, surah yang ke-24, juzuk yang ke-18, ayat 61. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم
أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Ayat ini panjang dan mengandungi beberapa hukum dalam dia. Dalam hukum. Kita tengok isu yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kepada kita dalam ayat ini, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Tidak ada salahnya bagi orang-orang yang buta. Nah, ini kumpulan yang pertama, orang kurang upaya, orang buta. Dan tidak ada salahnya bagi orang yang tempang. Dan tidak ada salahnya bagi orang sakit. Jika masing-masing tidak menjalankan suatu perintah disebabkan keuzurannya menghendaki ia berlaku demikian. Tengok ni para jemaah, nota di bawah. Nota 1140. Orang buta dan orang tempang serta orang sakit biasanya keberatan hendak makan beramai-ramai dengan orang-orang yang sihat dan yang tidak cacat. Mana ada satu budaya, khususnya ketika turun ayat inilah. Zaman kita ini alhamdulillah, orang buta ke orang tempang ke diraikan, kan? Zaman kita ke zaman lain pun, selepas turun daripada ayat ini berubahlah dia punya persepsi. Dulu lain sikit, kan? Budaya orang Arab ni macam-macam. Maka lalu turun firman Allah Ta'ala ini menerangkan bahawa tidak ada salahnya mereka makan dengan orang-orang yang sihat. Kamu orang yang kurang upaya, buta, tempang, tuli, bisu, sakit, tak salah. Kecuali penyakit berjangkit, itu satu, itu termasuk dalam kes lain. Mana penyakit berjangkit, kita tengok ada kes lain, kan? Atau maksudnya, dia ada dua maksud di sini. Ayat ini ada mengandung dua. Satu, yang pertama, orang-orang yang uzur, yang rasa dia tak apa sempurna itu, mereka rasa tidak selesa. Maksud yang kedua, oleh kerana mereka uzur. Oleh kerana mereka uzur, maka tidaklah mereka diwajibkan turut berperang menentang musuh. Tidak, mana dia ada di Madinah. Orang-orang yang uzur ini ada di Madinah. Dan tidak ada salahnya kalau seseorang membawa mereka makan di rumahnya atau di rumah kaum kerabatnya dan sahabat handainya dengan syarat mematuhi SOP yang telah disebut dalam ayat-ayat yang lepas, iaitulah adab pergaulan, adab masuk dalam rumah orang. Jangan pula pergi di rumah
yang suaminya pergi berperang, kumpulan yang uzur-uzur ni mari duduk bertandang ke rumah makcik-makcik, kakak-kakak yang ada yang tak ada suami ni, itu kita sudah bincang. Maknanya dalam ayat yang lepas Allah Taala telah sebut kepada kita hurumatil buyut. Kehormatan rumah orang. Pergi nak masuk rumah orang kena tengok dulu. Kan? Minta izin dulu. Ada orang ke tak ada orang? Kalau rumah ni tidak ada laki-laki contohnya, tidak ada mahram, maka kita tak ada hak untuk masuk. Walaupun orang-orang seperti itu. Maka kemudian bila nak masuk rumah orang, ada peraturan dia, kalaulah diizinkan masuk. Bagaimana pula etika, peraturan, cara-cara nak makan di rumah orang? Adakah kita boleh makan beramai-ramai ataupun makan secara persendirian, seorang-seorang? Jadi rumah mana yang boleh kita masuk, rumah mana yang boleh kita makan? Tengok dalam ayat ini, Allah SWT sebut kepada kita 11 kategori rumah yang kita boleh masuk. Para pelajar boleh tanda. Para pelajar yang sudah ada tanda, catat, boleh tanda di sini 11 kategori rumah yang boleh kita masuk tanpa izin. Dipanggil masuk tanpa izin kerana sudah ada al-iznul urfi. Sudah ada keizinan dari sudut kebiasaan adatnya, sudah diizinkan orang ni masuk. Tapi kalau rumah yang diberi keizinan, semua rumah kita boleh pergi setelah diizinkan oleh syarak dan juga diizinkan oleh tuan rumah. Maka saya mengatakan rumah itu ada 2 SOP. Satu SOP tuan rumah, satu lagi SOP syariat. Boleh jadi tuan rumah benar masuk, tapi tak patuh syariah. Contoh saya buatnya, kita pergi rumah orang, suami tak ada. Isterinya mesra pelanggan, mesra kawan. Silalah masuk, tak apa, cik abang tak ada pun. Kamu kan kawan-kawan belakang ni, masuk. Walaupun diizin, tapi dari sudut syarak tidak diizinkan. Maka kita kena ada 2 kepatuhan, 2 SOP dalam isu ini. Baik, para pelajar sekalian, tadi kita sudah baca terjemahan ayat, saya pergi pula kepada huraian ayat. Yang kita baca tadi terjemahan ayat. Laisa 'alal a'ma harajun, ay laisa 'alal a'ma wala 'alal a'raji wala 'alal marid. Maknanya tidak ada salahnya bagi orang yang buta, yang tempang, yang sakit, khususnya kalaulah kita ambil asal ayat ini, iaitu turun kepada orang-orang di Madinah yang sebahagiannya tak boleh pergi berperang. Ada yang mewakilkan kepada mereka, tolong jaga kampung ini. Di antara contohnya Nabi nak pergi berperang, diserahkan tugas menjaga kampung ini kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta. Dia tak nak pergi berperang. Kamu jaga sini. Walaupun dia buta, dia tak nak mata, tapi orang-orang di sekeliling dia tahu dengar cerita. Cuma sebagai hikmah al-syekh, hikmah orang tua, bagaimana nak buat keputusan. Kalau berlaku terjadi apa-apa, bagaimana dia nak buat menangan ni. Kalau bagi ke orang muda kan, asyik nak perang buat ni, asyik nak, maka kita beri pada orang tua yang lebih berhikmah. Maka dalam ayat ini khusus tentang adab makan. Jadi orang-orang yang tak pergi berperang, ini satu huraian. Mana orang yang tak pergi berperang, boleh jadi dia pergi makan di rumah keluarga dia yang ada 11 rumah yang telah disebut oleh Allah dalam ayat ini. Ataupun orang ni orang sakit, ada sebahagian adat istiadat. Orang Arab dulu, bila dengar orang sakit, orang buta, orang cacat ni, orang tak makan sekali. Tak makan bersama sebab dianggap kotor lah. Dia kata orang buta ni tak tahu nak ambil makanan kat mana. Nanti dia ambil makanan depan kita, makin ambil dalam pinggan kita ke dalam bekas. Itu persepsi. Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala batalkan dalam ayat ini hukuman pandang rendah kepada OKU, kepada orang-orang yang kurang upaya seperti yang disebut ini. Jadi kita pun Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita mengatakan bahawa OKU dalam Islam ini diberi penghormatan. Banyak hadis-hadis yang menyebut tentang orang buta membantu. Kan dalam hadis yang kita baca dalam kisah hikayat fiqh, membantu orang buta, tuntun dia ke tempat dia nak pergi, sedekah itu.
Sedekah itu. Allahu Akbar. Ada satu kisah hikayat, dia panggil hikayatul a'ma. Tuan-tuan ambil, ini kisah motivasi. Kisah motivasi, kisah cerita yang menarik, tapi bagi anak ini satu motivasi keimanan dan kemasyarakatan. Diceritakan seorang buta, dia keluar rumah, dia nak pergi ke tandas. Kan zaman dulu orang pergi ke tandas ni, luar rumah, sama ada dia pergi ke ada kunaf, ada tempat buang air, atau pergi di sebalik pokok, di sebalik ni bukit-bukit, buang air kat situ je. Jadi orang buta ni dia keluar dari rumah dia bawa pelita, nak pergi buang air. Malam, orang pun tanya Tok Syekh, buat apa kau bawa pelita? Kenapa kau bawa pelita? Sebab bukan ada faedah pun, bukan nampak. Betul lah kan? Dia bukan nampak, dia buta. Tapi kenapa dia bawa pelita? Maka Syekh tu jawab apa? Aku bawa pelita bukan untuk kamu, bukan untuk aku tengok kamu, tapi untuk kamu tengok aku, untuk keselamatan aku. Supaya aku tidak dilanggarkan oleh orang-orang yang jelek yang berjalan, ikut jalan ini. Masya Allah, itu dia panggil hikmatu al-a'mal. Hikmah orang buta, dia bawa lampu untuk keselamatan dia dan keselamatan kita. Sebab itu kita hari ini para pemandu-pemandu, kita kena belajar hikmah orang buta ni. Kadang-kadang kita nak keluar jalan, tak ada signal, tak ada isyarat apa, keluar bro, apa-apa, mari kereta lain langgar. Kita kena ada ihtiyat, kena ada langkah berhati-hati. Itu dipanggil hikmah orang buta. Tapi baiklah, saya nak balik pula kepada kisah kita ni. Kata Ibnu Juzai, ulama berbeza pandangan tentang tiga golongan ini yang diberi kelonggaran. Laisa 'alal a'ma harajun. Tidak ada salah. Dalam bab apa? Ada yang mengatakan huwa fil ghazwi, dalam peperangan. Dalam peperangan mereka tak boleh pergi, mereka ditinggalkan di kampung. Maka tidak ada kesalahan kamu pergi makan di rumah orang, keluarga kamu, ataupun rumah kawan-kawan yang mereka dah tinggal kunci kepada kita. Contohnya, kawan ni nak pergi berperang. Dia tak ada keluarga di rumah lah, single kan. Dia pun kata ginilah, mu tak boleh pergi berperang, kamu uzur, tempang, ni kunci rumah aku, makanan sebelum aku pergi ni banyak. Contohnya dia baru dapat buah kurma ke, tadi takut rusak, takut punah, kan. Maka ambillah kunci, kalau nak makan, pergi rumah aku makan. Itu dia panggil kebenaran, al-izn. Jadi dia orang pergi. Ada yang huraian yang kedua mengatakan, orang-orang uzur ini boleh je dia pergi makan di rumah keluarga dia. Jangan anggap jijik, jangan anggap kotor. Setengah orang zaman dulu dia anggap kotor, tak sesuai makan dengan orang-orang uzur macam ni. Maka Allah SWT ajar kepada kita adab menghormati orang-orang kurang upaya dan panggillah mereka makan sekali dengan kita. Kita kata Alhamdulillah. Maka makna harajun, diangkat kesalahan itu, satu, untuk pergi makan di rumah keluarga atau rumah kawan. Yang kedua, kesalahan itu daripada tidak pergi berperang, boleh makan di rumah orang. Dan satu lagi, jangan pandang tidak rendah kepada orang-orang ureyu. Mana itulah kata ulama, al-ayatu kulluha fi ma'nal akli. Ayat yang kita bincang ni semuanya berbincangkan tentang siapa? Tentang makan. Tentang makan. Baik, para pelajar sekalian, kita ada 11 kategori, 11 kumpulan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita keizinan untuk kita pergi makan di mana? Di rumah orang ini. Tuan-tuan tandalah ada 11 kumpulan. Baik, kita pergi kepada yang pertama. وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ. Kalau boleh letak nombor, baru kita rasa senang kan. وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Satu. Dan juga tidak ada salahnya bagi kamu, kita sendiri, termasuk orang-orang yang turut bersama, yang tersebut turut sama, makan di rumah-rumah yang seperti rumah kamu sendiri. Dia kata apa ni? Tengok nota di bawah.
yakni tidak ada salahnya kamu dan orang-orang yang uzur itu makan di rumah kamu sendiri atau rumah kaum kerabat yang tersebut, termasuk juga rumah anak sendiri yang tidak tersebut dalam ayat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda dalam ayat ini Allah sebut 11 kategori rumah, tetapi dia tak sebut rumah anak kita. Dia tak kata wala ala au buyutikum au buyuti abnaikum, atau rumah anak-anak kamu. Allah tak sebut rumah anak. Kenapa? Kerana pada hakikatnya sebagaimana tersebut dalam hadis bahawa anak dan hartanya adalah anak dia dan harta anta wa maluka li abik. Mu dengan hartamu tu menjadi keizinan, keharusan untuk bapa pergi makan. Mana ada orang larang ayah dia pergi makan rumah dia, kecuali orang yang rusak fitrah ataupun ada masalah tersendiri. Tapi kalau orang yang waras, gembira kita mak ayah kita datang rumah, kan? Happy kita mak ayah kita datang rumah. Maka Allah tak sebut dalam ayat sebelah ini, dia tidak sebut rumah anak sendiri. Jadi tuan-tuan boleh tambah di situ, di rumah kamu sendiri letak dalam kurungan termasuklah rumah anak-anak kamu. Termasuk rumah anak-anak kamu, artinya betapa rapatnya ibu bapa dengan anak-anak ini, sehingga Allah tak sebut lagi satu kategori khas, rumah anak kamu. Sebab rumah kamu itu anta wa maluka li abik. Kata di ulama, lam di sini bukan lam tamlik. Mu dengan ayah, dengan kamu dengan hartamu itu milik ayah kamu. Tak, bukan milik, tapi keharusan untuk ayah kamu menggunakan apabila diperlukan. Jadi maknanya harus ibu bapa bila-bila je dia perlu nak duduk, dia pergi rumah anak dia. Bukan makna dia milik rumah anak tu. Dia lain, hakut tamlik. Hak milik, maknanya kita boleh ambil bila-bila kita nak, satu. Yang kedua, bila kita mati jadi pusaka. Ini tidak rumah anak kamu, harta anak kamu, kalau kamu perlu boleh ambil. Bukan makna boleh milik. Itu perbezaan. Mana dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita, yang pertama, rumah kamu sendiri, pergilah makan di situ. Yang kedua, au buyuti abaikum, dan atau rumah bapa kamu. Itu yang kedua, rumah bapa kamu. Dua. Gini, saya baca dulu sebelah rumah, kemudian kita balik semula kepada ayat. Kalau tidak satu-satu dia jadi mana 11. Abu An ada sebut sebelah ni, kita nak hitung dulu. Supaya mudah untuk para pelajar tanda. Buyutikum, satu, termasuklah rumah anak. Au buyuti abaikum, rumah bapak-bapak kamu. Dua. Au buyuti ummahatikum, atau rumah ibu kamu. Ibu-ibu kamu lah, tok nenek kita. Berapa tu? 3. Au buyuti ikhwanikum, rumah adik-beradik laki-laki kita. Itu yang keempat. Au buyuti akhawatikum, rumah adik-beradik perempuan kita. 5. Au buyuti a'mamikum, atau rumah bapa saudara kamu sebelah bapa. 6. Au buyuti ammatikum. 7. Rumah mak saudara perempuan kita sebelah bapa. Au buyuti akhwalikum, rumah bapa saudara sebelah ibu kita, adik-beradik mak. Adik-beradik mak tu 8 kan. Au buyuti khalatikum, atau rumah ibu saudara kamu, adik-beradik mak. Dalam Quran dia beza di antara ammah, itu adik-beradik bapa, pak saudara, mak saudara. Kalau adik sebelah ibu dia panggil khalah. Au ma malaktum mafatihahu. 10. Rumah yang kamu ada kuncinya. Au sadiqikum. Yang ke-11, rumah kawan-kawan kamu. Para pelajar sekalian, balik. Saya nak balik satu-satu rumah. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita dengan syarat, secara urfi, secara adatnya rumah-rumah ini memang diberi keizinan kepada kita. Kalau kita pergi rumah makcik kita, relax ya kan. Kita nak masuk rumah dia pun rumah mahram kita. Kita pergi assalamualaikum, salam.
Makcik, ya saya ni kat Allah Akbar, teringat aja nak makan apa. Pergi ke dapur. Jadi makcik dia pun relax. Pergi kat dapur, apa ada makan. Maknanya orang baik. Ataupun kita pergi tu, biasa ya. Orang Kelantan kata, lilah dah. Masuk rumah makcik kita, rumah pak saudara kita, ada kelonggarannya. Tapi jangan pergi rumah orang lain, nak satu-satu. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, wa'ala an ta'kulu min buyutikum, tidak ada kesalahan kamu makan di rumah kamu dan rumah anak-anak kamu. Kalau zaman dulu rumah hamba-hamba kamu, fi tanawulikum ta'am bimufradikum, ataupun kita makan seorang kita tanpa orang lain. Kat mana contohnya kita perlu, kita ni lapar sangat, kita nak pergi makan dulu kan, senyap-senyap kat dapur boleh je. Tapi seeloknya sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kita jangan makan seorang, kita makan secara berkelompok, makan ramai-ramai, kerana di sana ada keberkatannya. Ada keberkatan. Baiklah para pelajar sekalian, kata di ulama tafsir, maksud makan di sini min baiti al-aklu ghairul mu'tad. Kalau makan biasa, tak ada masalah. Itu memang kita makan ramai-ramai. Ini makan yang luar biasa. Contohnya pukul 12 malam kita rasa lapar. Boleh je kita kat dapur, kita ambil makanan yang ada. Seorang-seorang kita. Itu dipanggil di antara makan yang dibenarkan. Ataupun kita makan beramai-ramai. Baik, kita pergi kepada hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi. Sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang itu daripada usaha tangan dia. Kita bekerja, kita menyangkul, kita tanam pokok, kita makan hasil, itu yang terbaik. Dah kami yang tak pergi menyangkul ni, Ustaz, yang pergi pejabat ni, main pen pagi sampai gelap ni, main keyboard pagi sampai malam ni, apa dia? Itu juga hasil duit itu usaha kita. Kita kerja. Wa inna waladahu min kasbihi. Nabi kata sallallahu, anakmu itu daripada usaha kamu. Kita daripada awal lagi, tanda hadis ni akhrajahu Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, wal lafzulahu, dengan sanad yang baik, yang sahih. Kita nak dapat anak kena usaha. Usaha yang pertama, mencari ibu yang baik kan. Cari ibu dulu. Allah, orang panggil habis kampung cari. Nak cari calon isteri yang terbaik. Kemudian usaha pula. Walaupun sudah ada isteri, kena usaha. Tak boleh kompayakun gitu, aku ada bini dah boleh anak lah. Tak mungkin. Dia kena ada usaha yang dibenarkan oleh syarak. Kan, fa'tu harsakum an-nasyitum. Pergilah kamu bergaulan dengan isteri kamu bagaimana cara yang kamu nak, di tempat yang diizinkan oleh syarak, maka akhirnya boleh anak. Jadi anak itu termasuk dalam min kasbihi. Satu. Kemudian bila dapat anak, bapak ni pula berusaha pula mencari rezeki. Nak beli susu lah, nak beli makanan, nak beli pampers, beli pakaian, semua itu dia panggil daripada usaha. Maka kerana itulah dikatakan rumah anak itu macam rumah kita juga. Jadi Allah Ta'ala tak sebut satu bilangan khas di dalam ayat ini. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Jabirin radhiyallahu anhu, wa an Jabirin anna rajulan qala ya Rasulullah inna li malan wa waladan. Rasulullah, saya ni ada harta dan ada anak-anak. Wa inna abi yuridu an yajtaha mali. Bapak saya nak ambil harta saya. Bapak dia nak ambil harta dia. Boleh ke tidak? Orang tua ni nak ambil harta saya. Yajtaha mali ay yasta'siluhu. Wa ya'ti alaihi akhzan wa infaqan. Maknanya nak ambil semua harta aku ni. Bukan kata, kalau kata dia perlu nak makan, dia ambil sikit untuk makan, tidak jadi masalah itu. Tapi dia nak ambil habis harta aku ni. Boleh jadi bapak dia jenis orang tomak, tengok anak harta dia ada anak, maka dia nak ambil semua. Nabi kata apa? Faqala anta wa maluka li abik. Kamu sendiri dan hartamu itu adalah menjadi keharusan untuk bapak kamu ambil. Di sini kata ulama, bukan maksudnya menjadi milik bapak kamu, tapi iaitulah diberi kelonggaran, diberi keharusan supaya bapak itu boleh dia ambil kalau dia perlu. Dia ambil kalau diperlukan. Tapi kalau tak perlu, janganlah ambil-ambil.
Jangan pula, ini anak aku punya ni, ambil dia pergi, diangkut semua. Lah. Itu anak dia pun ada tanggungjawab dia pula di bawah tu. Ada cucu dia, ada anak dia. Kenapa kita nak ambil semua? Jadi kita kena belajarlah di sini. Baik. Itu yang pertama yang kita sudah pergi rumah kita sendiri. Kita pergi kepada kategori yang kedua. Au buyuti abaikum. Rumah tadi, rumah yang kedua siapa? Rumah bapa kita. Au buyuti ummahatikum. Rumah mak kita, rumah adik-beradik kita, rumah makcik-makcik kita, kan? Au buyuti akhwalikum wa buyuti khalatikum. Jadi dalam kategori ini rumah bapa dengan rumah bapa saudara, mak saudara. Dua-dua pihak lah. Khalah dengan ammah. Apa Allah Ta'ala sebut di sini? Para pelajar sekalian, tengok. Rumah bapa kamu, atau rumah ibu kamu, atau rumah saudara kamu laki-laki, atau rumah saudara kamu, rumah ibu kamu, rumah saudara kamu laki-laki, atau rumah saudara kamu perempuan, rumah bapa saudara kamu sebelah bapa, atau rumah mak saudara kamu sebelah bapa. Atau rumah bapa saudara kamu sebelah ibu, atau rumah mak saudara kamu sebelah ibu. Panjang dah di sini. Wa khalatikum. Maka di sini kata di para ulama, al-maqsudu bil akli, maksud kita dibenarkan makan di sini al-aklu biduni da'wah. Makan tanpa dijemput. Makan tanpa dijemput. Kita kena ingat. Kalau orang jemput, memang siapa di rumah, siapa boleh makan. Ini tanpa jemput. Kita pergi rumah makcik kita, rumah adik-adik kita, tengok ada makanan kat dapur. Aku lapar. Bismillah, makan. Itu dibenarkan. Dengan syarat al-iznu al-urfi. Secara uruhnya memang adik-adik kita, makcik kita ni orang pemurah. Kita pergi rumah dia, dia happy pula kalau kita datang. Oh, nasib baik kau datang. Aku buat makanan banyak hari ni. Memang teringat dengan awak. Jadi suka dia. Cuma ada sedikit perbincangan dari sudut rumah adik-beradik. Au buyuti ikhwanikum, rumah adik-beradik kamu, laki-laki, tidak jadi masalah. Au buyuti akhawatikum, rumah adik-beradik perempuan kamu. Rumah adik-beradik perempuan, adik-beradik perempuan ni yang tak bekerja. Suri rumah sepenuh masa. Bermakna harta yang ada di rumah itu adalah harta suami. Harta suami. Maka di sini kata ulama tafsir, fa in kanat zata zaujin wal malu lahu, kalaulah rumah ni rumah suami dia, memang adik-adik kita ni suri rumah sepenuhnya, jadi dia tidak memiliki harta, maka kita kena ambil juga keizinan daripada suami dia tu. Sebab kalau adik-adik kita, contohnya adik-adik kita ni bekerja kan, memang dia ada duit banyak, tak kisahlah. Tapi kalau rumah dia tu rumah suami, istilahnya rumah suami lah senang. Rumah suami, harta dia semua dia, maka kata di ulama kita juga kena ambil kira keadaan suami dia. Suami ni jenis bakhil ke tak bakhil? Kalau suami dia sama dengan adik-adik kita juga, happy kita pergi, tak jadi masalah. Sama juga dengan rumah mak saudara. Sekiranya mak saudara kita ni suri rumah sepenuhnya, juga kena ambil kira kedudukan suami dia itu. Itu satu perhatian lah. Satu perhatian yang kita kena ambil. Baiklah para pelajar sekalian, berapa rumah kita sudah ada tadi, rumah adik-beradik yang kita sudah pergi kan, rumah adik-beradik. Yang ke 10, au ma malaktum mafatihahu. Rumah yang ke-10 ataupun rumah yang kamu miliki kunci dia. Walaisa alaikum, kan? Rumah yang kamu miliki kunci. Tengok nota di bawah. Sampai ke rumah ni ada nota 1142, yakni rumah orang atau benda-benda yang lain seperti kebun dan binatang ternak yang terletak dalam jagaannya. Maka bolehlah ia makan di rumah itu, atau dari buah kebun itu, atau meminum susu binatang ternak itu sekadar yang dimakan dan diminum saja. Sekadar makan minum. Contohnya, kawan-kawan kita ni, dia beri keizinan. Ambil kunci ni kebun aku ni.
Kalau musim-musim durian ni sukalah kita kan. Jadi boleh kita pergi dalam kebun kawan-kawan kita atau rumah yang kita ada kunci ni, diberi keizinan untuk guna ni, jadi bolehlah kita pergi makan di situ. Boleh kita makan di situ. Itu dia panggil rumah yang anak kuncinya ada di tangan kita. Yakni al-wukala wal-ujara wal-abid. Pekerja-pekerja, petugas-petugas yang diberi kunci. Yang diberi kunci, maka kita kena jaga. Cuma di sini dibenarkan makan saja. Dibenarkan makan, jangan bawa balik. Bungkus-bungkus tak boleh. Ini masalah kita hari ini. Satu lagi, ayat yang seterusnya, au sadiqikum, yang ke-11, tidak ada salahnya kita pergi makan di rumah kawan-kawan kita. Di rumah kawan-kawan, tengok nota, rumah sahabat kamu, 1143, yakni rumah sahabat qarib yang telah mesra dan menjadi seperti kaum kerabat sendiri. Rumah kawan kita ni, kita pergi rumah dia, kita nak makan. Tapi dari sudut penjagaan aurat, penjagaan mata, tengok isteri dia, itu lain cerita. Ataupun kawan ni memang kawan single yang tak ada isteri, boleh je, kita pergi bebas, kita masuk rumah dia, nak buat apa, nak makan apa. Dengan syarat, sudah ada keizinan. Baik para pelajar sekalian, ini di antara hadis Nabi SAW, Nabi kata, la yahillu malam ri'im muslimin illa bitibi nafsim minhu. Tidak halal kita ambil barang orang kecuali dengan baik hati dia. Jiwa dia baik. Maksud dia macam mana jiwa baik? Artinya dia sudah beri keizinan kepada kita secara urufnya. Mau mari rumah aku bebaslah, makanlah, nak makan apa saja pun. Itu dia panggil sekadar keizinan. Hadis ini rawahu Ahmad wa Abu Daud bisanadin sahih. Dan juga hadis daripada Abdullah bin Umar, Nabi kata, la yahlibanna ahadun masyiyatan mri'in bighairi iznihi. Jangan siapa-siapa pergi ambil susu daripada kambing orang tanpa izin tuan dia. Tapi kalau tuan dia ada bagi kunci dengan kita, ataupun kawan dia tu member kita, dia kata, mau mari sini, mau nak makan apa ambil, nak minum susu ambil, boleh. Dipersilakan ambil. Kata di para Ibnu Katsir kata, tidak menjadi kesalahan kita makan dengan syarat la yashuk alaihim. Apabila kita tahu perbuatan kita ini tidak menyusahkan mereka dan tidak menyebabkan mereka tak suka. Berdasarkan hadis tadi, Nabi kata tak boleh kita ambil barang orang tanpa jiwa dia. Kalau dia kata tibi nafsin, hati dia tenang, jiwa dia lapang, memang dia benarkan kita ambil, maka ketika itu boleh kita ambil. Tapi kalau kita tak ambil, tidak dapat keizinan awal, jangan pergi ambil. Jangan pergi ambil. Itu kata Ibnu Katsir, mana dua syarat tu kena ada, syarat tidak menyusah. Contoh kita pergi, ada makanan. Makanan dia buat cukup-cukup untuk dia dengan anak dia. 4-5 orang anak ni. Tiba-tiba kita pergi rempuh makan. Lah. Takkanlah isteri dia kena pergi masak lain. Kamu mari tanpa maklum, tanpa ambil tarikh ziarah. Tiba-tiba mari nak makan semua. Cuma ambil, kata orang jemput sikit-sikit bolehlah, ambil rasa. Tapi tidak sampai peringkat mengurangkan hak mereka itu, jangan. Wal hikmah dia kata, semua yang makan minum kita tadi tanpa keizinan, kalau dia sudah izin semua boleh makan. Tapi hikmah dia kata apa? Sudah maklum daripada ayat ini bahawa menjadi satu adat. Adat istiadat uruf. Keluarga-keluarga kita ni memang, keluarga dan kawan-kawan ni membenarkan kita buat perkara yang demikian, tetapi kita kena ingatlah perkara ini hanya boleh makan, boleh kita makan, tapi tidak boleh dibawa balik. Tidak boleh dibawa balik. Baik, kita tamatkan dulu perbincangan. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Dan tidak pula menjadi salah kepada kamu makan bersama-sama atau berasing-asingan. Tengok nota di bawah. Ia ini oleh kerana ada setengah orang pada zaman itu. Pada zaman tu ada kumpulan nama dia Bani Laith bin Amru. Bani Laith bin Amru ada istiadat dia sangat berat untuk makan seorang diri.
Makan seorang diri. Mana dia tunggu orang datang rumah dia makan. Kalau tak ada orang datang, mungkin dia tak makan satu hari itu. Tunggu kedatangan tetamu. Kedatangan keluarga dia. Dia tak makan seorang. Ini adab dia. Kita ni pula kalau orang nak mari, kita awal-awal lagi kita habiskan makanan. Kan? Adab. Cuma adab ni menyusahkanlah. Maka lalu diterangkan bahawa tidak ada salahnya pada hukum syarak makan beramai-ramai atau makan bersendirian. Maknanya kita boleh makan seorang atau kita makan ijtima', makan ramai-ramai dalam dulang, dalam talam, dalam pinggan, semuanya boleh. Jadi ayat ini mengatakan bahawa tidak ada dosa kita makan pada sebelah rumah yang tersebut, termasuk 12 rumah anak kita tadi, sama ada kita berkumpul makan ramai-ramai, mutafarriqin atau kita makan seorang-seorang. Saya tambah di sini, kita makan dalam dulang ramai-ramai ataupun kita makan dalam pinggan seorang-seorang. Itu boleh dua-dua. Boleh semua. Tidak ada salahnya. Ini ada setengah orang bila kita makan dalam pinggan, dia tahu tak ikut sunnah. Tak ikut sunnah Ustaz ni. Kenapa? Kenapa tak makan dalam dulang, dalam talam? Kita kata Masya Allah, dua-dua tu ada belaka. Ada kala Nabi kita makan ramai-ramai, ada kalanya dia makan satu-satu kan. Maka kita mengatakan boleh. Jadi kata Ibnu Atiyah, Ba'dul Arab, inilah Bani Lais bin Amru tadi, dia kata apa? Kalau la yakulu, dia tak makan kecuali bila ada tetamu. Maka turun ayat Quran ini menyatakan sedemikian. Kita kata Alhamdulillah. Jami'an aw ashtata. Makan ramai-ramai atau makan seorang-seorang, makan secara berdulang ataupun makan pinggan masing-masing. Cuma berbeza, kalau kita keluarga, jangan makan individu seorang. Seorang pukul 8, seorang masuk sarapan. Habis orang ni keluar, masuk seorang pula. La. Dalam hadis An-Wahshi bin Harb, dia pergi tanya Nabi SAW, Ya Rasulullah, inna na'kulu wala nashbi'. Kenapa Rasulullah kami makan tapi tak rasa kenyang? Makan tak rasa kenyang. Rasa nak lagi, lapar lagi, macam-macam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Dengar ni para pelajar. Nabi kata boleh jadi kamu ni makan mutafarriqin, terpisah-pisah. Orang ni makan sikit, orang ni makan. Qalu na'am, ya. Betul. Ya Rasulullah. Qala fajtami'u ala ta'amikum. Lain kali kalau nak makan ramai-ramai. Panggil satu family, keluarga, duduk sekali. Jangan hak ni kata saya nak tidur dulu, bawa makan dulu, simpan kat saya. La. Makan ramai-ramai. Ini etika makan. Wazkuru smallah alaih. Naklah kamu sebut nama Allah bila nak makan, baca bismillah. Lish yubaraku lakum fih. Nasya Allah akan beri keberkatan kepada kita bila kita makan beramai-ramai, satu family makan. Kalau ada tamu, kita makan sekali dengan tetamu. Itu di antara Allah Ta'ala beri berkat kepada kita. Alhamdulillah, hadis ini rawahu Ibnu Majah dan lain-lain ulama hadis bisanadin hasan. Kita kata Alhamdulillah, itu adab etika makan lengkap dalam Islam ini sudah ada. Tajuk-tajuk sampai makan minum pun sudah diberi keizinan dan cara makan. Jadi para pelajar, ambillah kita dengan keluarga kita, jangan bermudah-mudah. You nak makan pukul berapa, ambillah, ada dalam ni mak dah siap dah atas meja ni, microwave-nya ada apa lah. Panggil semua. Selepas solat berjamaah, semua ke dapur, kita makan beramai-ramai. Contohnya nak makan malam sebelum maghrib ke selepas isya, dia ada dua mazhab sekarang ni. Ada mazhab yang dayak-dayak ni dia makan sebelum maghrib kan, sebelum pergi masjid. Mazhab lain hentam berulang malam dia makan lagi. Maka Nabi kita ajar kepada Wahshi bin Harb, Nabi kata ijtami'u ala ta'amikum. Berkumpullah makan beramai-ramai, sebutlah nama Allah, jangan lupa baca bismillah. Allah Ta'ala berkat, kita rasa kenyang. Walaupun makan tak apa nak cukup, tapi bila makan serentak, kita dapat agihkan, bagi-bagikan. Alhamdulillah cukup. Tapi kalau nak kumpul, seketul orang ni, dia jadi terasing, maka makanan itu macam tak cukup. Tamatlah para pelajar. Sekarang ni saya nak pindah ke tajuk yang terakhir. Dalam ayat kita ni tajuk adabus salam. Adab kita memberi salam. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Maka apabila kamu masuk ke mana-mana rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada sesiapa yang seperti kamu,
Hendaklah kamu memberi salam kepada sesiapa yang seperti kamu. Apa dia maksud dia ni? Dengan memohon kepada Allah, tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Dengan memohon kepada Allah cara hidup yang berkat lagi baik. Baik. Ayat ini Allah kata, apabila kamu masuk ke rumah kamu. Ini kita masuk rumah kita. Kalau ada dalam rumah tu ada orang, ada anak, ada isteri, kita kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ataupun buyut ghairikum, rumah orang lain, sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita bagi salam. Maka kamu hendaklah bagi salam ala anfusikum, sebagaimana kita nak salam pada diri kita, nak kita kata apa, suka kita dapat kesejahteraan, maka kita ucap kesejahteraan itu kepada orang lain. Itu mana ala anfusikum. Falyusallim ba'dukum ala ba'din. Naklah kamu bagi salam sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Jadi salam ni kita bagi salam kepada orang yang ada di situ. Kata di ulama tafsir, di antaranya Ibnu Al-Arabi, maknanya kita bagi salam sebahagian kepada sebahagian lain, wa atlaqal qaul, dan di sini Allah Taala sebut sepatah ya. Pendek. Iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Sebab apa? Allah Ta'ala telah jelaskan hukum rumah orang, nak masuk rumah orang lain dulu, kan? Kita kena minta izin, kemudian bagi salam. Maka ayat ini umum semua rumah. Sama ada rumah kita atau rumah orang lain. Kena bagi salam juga. Rumah orang lain kita dah belajar dalam siri yang lepas. Kita minta izin dan bagi salam. Rumah kita, rumah kita sama juga, kita kena bagi salam. Cuma rumah orang lain nak masuk kena ada minta izin dulu. Bila kita masuk rumah kita, kalau kita ada keluarga, ada orang dalam rumah, kita kata Assalamualaikum. Sebab apa? Mereka berhak untuk menerima tahiyah, menerima penghormatan, menerima salam kesejahteraan daripada kita. Baik. Kalau rumah tak ada orang, macam mana? Kita masuk, kita baru balik. Keluarga ada sama dengan kita belakang, masing-masing menunggu nak masuk rumah, kunci di tangan kita nak masuk. Maka di sini kita bagi salam kepada kita, bagi salam kepada kita semua. Sebagaimana kata Imam Ibn Hajar, yadkhulu fi umum ifsya'is salam, maka kita bagi salam kepada kita dan juga kepada orang lain. Bagaimana cara kita nak bagi salam kepada kita? Tuan-tuan tanda. Akhrajal Bukhari fil adabil mufrad. Imam Bukhari keluar hadis ini dalam kitab dia nama Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari dia ada sahih. Ada kitab Adabul Mufrad, dia buat adab. Wa Ibnu Abi Syaibah bisanadin hasan. Sanad dia hasan. Ani bin Umar. Ibnu Umar kata apa? Yustahabbu idza lam yakun ahadun fil baiti an yaqul. Kalau kita balik rumah tak ada orang, kita ya orang yang baru nak masuk, hendaklah kita bagi salam, kita kata apa? Tanda ni para pelajar. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera ke atas kita dan juga kepada semua hamba Allah yang soleh. Salam belaka. Baik. Alhamdulillah, itu di antara adab kita bagi salam kepada kita. Kepada kita sendiri. Baiklah, bagaimana sebenarnya cerita salam ni? Hadis Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, seorang laki-laki datang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Ya Rasulullah, manakah orang Islam yang baik? Orang Islam yang mulia yang baik siapa? Qala sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am. Hendaklah kamu nak jadi orang baik, perbanyakkan bagi makan kepada orang. Kita bagi makan, sama ada makan yang masak atau makan yang masih mentah, tak ada masalah. Kita bagi beras, bagi gula, bagi ayam, bagi susu, bagi apa saja makanan, bagi daging, bagi. Ataupun kita dah masak, kita bagi. Sekarang ni lagi senang, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perlu pergi mana-mana, masuk akaun NGO mana-mana, dia orang yang hantar ke rumah.
Kita tunggu ambil pahala insya-Allah. Tunggu panggil pahala, tunggu hala kamera. Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Nah, kamu bagi salam kepada orang yang kamu kenal dan tak kenal. Jumpa orang Islam, assalamualaikum. Bagi salam. Jangan tunggu kenal baru. Ini kalau kadang kita ni jadi bila orang kenal over pula. Assalamualaikum Ustaz. Allah Masya Allah. Oh, lebih. Ustaz jalan 5 orang, tapi kita bagi salam ke Ustaz seorang. Tak boleh. Ini salah satu daripada tanda kiamat. Dia panggil Assalamul Khas. Salam eksklusif. Salam terpilih. Orang yang kita kenal, kita bagi salam. Orang yang kita kenal, kita sebut nama. Assalamualaikum Pak Imam. Di sebelah imam ada Bilal, ada Tok Naja, ada... Jadi kita seolah-olah kita sempitkan salam kepada seorang. Jangan. Bagi salam umum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai dekat, tengok. Oh Ustaz. Oh Masya Allah Ustaz, apa khabar? Imam apa khabar? Bolehlah. Tapi waktu salam, semua orang. Termasuk malaikat yang ada bersama mereka. Jangan sempitkan. Orang kenal ke tak kenal, bagi salam. Hadis ini, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Baik. Selesailah kita, masalah bagi salam. Bagi salam sudah selesai. Allah kata apa salam itu? Tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Tahiyyatan, sesungguhnya salam itu adalah tahiyyah. Ai ucapan selamat. Yuhyi ba'dukum ba'da, maknanya kita ucap selamat sebahagian kamu kepada orang lain. Ayyuhal muslim bisalam tahiyyatan syara'ha Allah, maknanya satu ucapan yang Allah Ta'ala syariatkan bagi kamu, mubarakah, banyak kebajikannya, tayyibatan, dan elok kata-katanya. Masya Allah. Allah kata yang pertama, ucapan ini daripada Allah. Bukan direka oleh kita. Yang duk my hi. Apa lagi? Bye. Itu orang kafir ajar pada kita. Lah, kita Muslim, no hi, no bye. Kita kata, Assalamualaikum. Kita kadang-kadang hari ni anak-anak kita pun terpengaruh dengan cerita-cerita kartun dia tengok. Dia sudah salam kita bye. Kata-kata astagfirullahalazim. Anak aku bye juga. Lah, Assalamualaikum. Tahiyyatan min indillah, ini ucapan daripada Allah. Kenapa kita nak tukar-tukar? Kita orang Muslim, kita orang mukmin. Jadi ucapan ini mubarakah. Allah Ta'ala ajar, maka dia diberkati, banyak pahalanya, tayyibatan, dan dia punya baik ucapan. Setiap orang dengar salam, kita rasa tenang. Oh, orang Islam, baik, mesra, macam-macam kita punya. Bagaimana cerita salam ni? Kata di ulama, ucapan salam assalamualaikum ni pendek, tetapi dia min jawami'il kalim, dia daripada ucapan yang pendek makna, lafaz panjang makna. Sebab maksud dia ucapan selamat, ucapan memberi keamanan kepada orang yang kita kenal tak kenal. Maknanya kita kata, bila kita kata assalamualaikum, maknanya kita telah memberi keamanan kepada orang itu, memberi keselamatan. Saya bukan orang jahat, sama-sama Islam. Kita maknanya kita bagi dua. Satu, ucapan itu menegur, memesrakan keadaan. Yang kedua, memberi jaminan bahawa kamu selamat. Kalau kita orang tak baik, dia tak bagi salam dengan kita. Dia asyik nak pukul kita, apa main salam-salam. Baik. Bagaimana kita kata salam ini daripada Allah? Tengok hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi. Allah Taala ciptakan Adam mengikut bentuk dia tu. Panjang dia 60 hasta, tul, tinggi dia 60 hasta. Setelah selesai penciptaan Adam, Allah berfirman ada. Izhab fasallim ala ulain. Adam, bangun, bagi salam kepada tu kumpulan malaikat yang duduk tepi tu. Fastami' ma yujibunak. Mu dengar apa yang mereka jawab. Fa innaha tahiyyatuka, itulah ucapan kamu dan ucapan zuriat kamu nanti. Qala fa zahaba. Adam pergi jumpa malaikat, qala assalamualaikum. Assalamualaikum. Faqalu, malaikat menjawab, assalamualaika warahmatullah. Assalamualaika warahmatullah. Selamat, sejahtera ke atasmu Adam dan rahmat Allah Ta'ala kepada kamu. Fazadu warahmatullah.
Maknanya bila kita kata Assalamualaikum, elok kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Tahiyatan sama ada kita jawab yang sama ataupun lebih lagi. Elok. Al-hadis. Hadis rawahu Muslim. Artinya, jemaah kata kena jawab Assalamualaikum warahmatullah. La. Biasanya kita guna Adam seorang, malaikat ramai, maka dia jawab alaika. Tapi kalau eduknya salam ni kita guna jamak. La. Assalamualaikum. Walaupun seorang. Sebab di sebalik dia ada malaikat. Nah, jadi semua yang dapat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, satu lagi hadis sebelum kita tamatkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tak boleh masuk syurga sehingga kamu betul-betul beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak betul-betul beriman sehingga kamu berkasih sayang sama-sama kamu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Nabi tanya, nakkah tidak aku tunjuk pada kamu satu perkara, satu ucapan, kalau kamu lakukan menyebabkan kamu berkasih sayang sama-sama kamu. Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Jumpa kita orang Islam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hadis ini rawahu al-Muslim. Jadi tentang salam ni panjanglah. Bagaimana kita setiap kali jumpa? Ya, setiap kali jumpa. Assalamualaikum. Boleh. Ada sahabat ni dia berjalan, dia terpisah sikit. Masuk jumpa pula, Assalamualaikum. Cuma budaya tempat kita ni banyak-banyak salam, orang pandang lain macam pula. Kan? Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, akhir ayat ini Allah tutup dengan Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukumnya supaya kamu memahami. Allah telah jelaskan ayat ini, ayat-ayat dengan hukumnya supaya kita jelas. Jadi jelaslah hukum-hukum yang dalam Al-Quran ini sudah jelas. Mana-mana yang tak jelas telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata saya tak tahu, tak ada. Bukan tak tahu, bukan tak ada. Kita yang tak belajar. Jadi kita jangan salahkan Quran. Kita salahkan kita yang tidak belajar. Allah Ta'ala telah sebut kepada kita, huraiannya jelas, sangat mantap dan terperinci. Cuma ada kalanya kita tak faham, maka kita bagi. Baiklah. Dalam surah An-Nur yang kita baca ni, Allah Ta'ala ulang 3 kali ayat. Apa ayat diulang? Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Ayat 58, ayat 59 dan ayat 61. Cuma dalam ayat 59 Allah kata kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Ayat 59 kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Yang lain-lain kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Dia guna alif lam. Yang sini diguna lafaz, dia panggil idhafah ayatihi. Sebab apa? Sebab litakidi wa tafkhimil ahkamil mukhtatam bihi. Nak menguatkan. Tengok dalam ayat ini, ayat 59, Allah kata apa? Apabila anak kamu sudah besar, maka undang-undang dia macam dah orang lain juga. Yang kata, budak lagi ni, baby lagi ni, mak dia tak pakai tutup aurat di rumah. Jangan. Maka itu dia panggil rahsia. Setiap ada perubahan, mesti ada rahsia. Kalau kita korek, kita jumpa. Maka para jemaah sekalian, dalam ayat hukum, dalam surah An-Nur ini, 3 kali Allah Ta'ala ulang kepada kita, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Ini menunjukkan bahawa takkid, menguatkan bahawa semua undang-undang yang disampaikan ini, Allah Ta'ala jelaskan kepada kamu sejelas-jelasnya. Mana kalau tak jelas lagi, bukan salah ayat, tapi salah siapa? Salah kita tak belajar, salah kita tak mengaji, salah kita tak ikut peraturan, maka kita pun tak faham. Baiklah, sebagai penutup, para pelajar sekalian, menarik sekali perbincangan kita. Maka dalam ayat ini, wa iza dakhaltum buyutan, bila kamu masuk dalam rumah, kamu bagi salam
kepada diri kamu, salam kepada orang dalam rumah sebagai tahiyyah, ucapan selamat. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita ayat yang kita baca ni sebelah rumah ini rumah family. Rumah kawan. Walaupun rumah family, walaupun rumah kawan, walaupun rumah sendiri, tidak menggugurkan adab. Rumah aku ni ikut aku nak masuk. Rumah sendiri masuk tahiyatan min indillah. Tengok isteri ada anak-anak, Assalamualaikum. Anak, Waalaikumsalam. Ayah bapak balik, ayah balik, bapa balik kan, suka kita. Jangan kata, rumah baik, rumah sahabat-sahabat ni masuk tak bagi salam. Jadi walaupun rumah kita, rumah keluarga kita yang selalu kita pergi, rumah kawan-kawan kita, tidak menjadikan rumah ini isqatil adab, menggugurkan adab. Kita kena ada adab. Sebab itu dia telah menjadi suatu peraturan yang Allah Ta'ala ajar kepada kita. Kita kata Alhamdulillah. Yang kedua, ada satu kaedah dia panggil al-uruf wal-adat. Uruf dan adat ini kadang-kadang tidak perlu pada lafaz. Tak perlu pada lafaz. Contohnya dalam sini. Bila kita masuk ke rumah keluarga kita, yang biasa keluarga kita ni memang pemurah, suka bagi jamuan, tak perlu kita minta. Dah biasa dah rumah ni, dia bagi aku makan. Maka saya kata, sekarang ini bila kita orang panggil kita ke rumah dia, kita sudah dapat kad jemputan. Kad jemputan, 16 hari bulan Julai, mari ke rumah saya, ada majlis kenduri anak. Kita pergi rumah. Khemah dah siap. Buffet dah ada. Tuan rumah tak ada. Tuan rumah masyghul, sibuk dengan tetamu lain. Ataupun kebetulan majlis tu rombongan pengantin dah sampai, dia pun sibuk atas rumah, dah ambil gambar selfie sana sini. Kita nak tunggu, kita ada hal. Jadi boleh ya kita ambil pinggan, ambil nasi, bismillah, makan. Dia panggil al-iznul urfi. Telah menjadi keizinan secara urufnya bila orang buka buffet maftuh gini, memang untuk dimakan oleh tetamunya dijemput. Tapi kalau keduri walimah, orang tak jemput, jangan pergi. Itu dia panggil tufaili, jadi lalak hijau kita. Orang tak ajak aku ni, jangan pergi. Walaupun buffet terbuka, naam. Sebab kena ada keizinan. Tapi secara kita dah dapat kad jemputan, mana sudah diizinkan. Cuma kita sampai rumah, tuan rumah tak panggil kita, tak panggil. Nak tunggu tuan mari turun, lambat lagi 1 jam lagi nak ambil gambar. Kita ada 5 lagi tempat nak pergi, maka pada waktu itu tidak menjadi kesalahan kepada kita. Secara al-iznul urfi, secara urufnya, adatnya, boleh kita ambil, makan, kita makan. Kalau jumpa tuan rumah, Alhamdulillah. Tak jumpa, salam. Salam ke abah, ayah. Pakcik ada hal lain nak pergi. Apa boleh buat? Maknanya itu. Kalau tidak, kenapa tak makan tu? Tuan rumah tak pelawa. Tuan rumah tak semawa, tak pelawa, tak semawa, tak jemput. Ada belaka istilah kan? Kita kata, tak adalah. Dia panggil itu, dia sudah makan. Setelah diberi izin awal lagi, jemputan sudah diberi. Sama juga dengan jamuan terbuka ni. Majlis Hari Raya ke majlis apa. Bila orang panggil banner besar majlis Hari Raya bersama dengan masyarakat sini. Contohnya dianjur oleh masjid. Dianjur oleh YB, dianjur oleh siapa saja. Majlis terbuka bermakna siapa saja yang lalu ikut ni boleh pergi makan. Tapi kata di para ulama, iyyaka wa iyyaka an ta'khudh. Yang diizin makan. Yang kita tak tahannya, masyarakat kita ni habis ni, bertingkap pinggan dia bawa balik. Saya bawa balik ni sikit, pakcik dia tak bagi balik ke cucu. Allahu Akbar. Ini perbuatan yang langgar SOP keizinan yang diberi. Orang izin makan di sini. Bukan izin bungkus bawa balik. Tapau kata orang. Orang ada kata safari. Tak ada safari. Mahalli. Kita makan di tempat itu. Jadi kena ingatlah belajar adab etika. Kecuali kalaulah kita kata pakcik ni sakit di rumah, teringat sangat nak makan jamuan ni, ada sate ada apa, kita pergi minta izin ke Panjur. Saya ada orang sakit kat rumah, nak sangat dia makan sikit. Boleh tak saya ambil? Kalau diberi keizinan khas, kita ambil. Ini tanpa izin. Orang kata berjujuk, pakat buat balik. Itu di luar batasan. Yang diizin secara urufnya, iaitulah diizin, dibenarkan kepada kamu, makan di situ. Bukan bungkus buat balik. Itu perhatianlah. Adat-adat ni perlu sangat perhatian. Sebab di antara yang saya rasa
tak selesa lah tengok masyarakat kita bila kita buat majlis besar-besar, jamuan masyarakat, jamuan komuniti sini, dia pakai punggah balik. Kita katalah itu di luar batasan, di luar adab dan etika. Nak juga perlu minta izin dengan penganjur. Kalau diizinkan, alhamdulillah. Tidak diizinkan, balik. Makan kenyang-kenyang, balik. Apa nak pula? Baiklah para pelajar sekalian, setakat itu dulu. Kita hidupkanlah budaya masyarakat ini, budaya tolong-menolong, budaya suka-suka happy dengan keluarga, dan juga budaya salam. Jangan dilupa, kerana dia tahiyatan min indillah, ucapan itu daripada Allah Azza wa Jalla untuk keharmonian masyarakat. Kita kata alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, dalam bab salam Allah sebut 3 sifat. Tengok ayat. Allah kata yang pertama, sifat annaha tahiyatun, suatu ucapan yang Allah ajar. Ucapan yang diajar oleh Allah. Yang kedua, mubarakatan, ucapan yang diberkati. Yang ketiga, tayyibatan, ucapan yang baik, yang menggembirakan orang dengar. Allahu Akbar. Itu kelebihan salam. Ada 3 sifat. Tahiyyah, mubarakah, tayyibah. Apa lagi kita nak? Kenapa nak main hai-hai lagi? Hey, hai. Hai lagi. Guys, apa benda? Tak tahulah. Assalamualaikum. Baik, para jemaah sekalian, itulah dulu. Sangat menarik. Selagi kita korek Al-Quran ini, selagi kita rasa kemanisannya. InsyaAllah, mudah-mudahan para pelajar yang dikasihi dan dihormati sekalian, kita sudah mula terasa manisnya, nikmatnya memahami Al-Quran, sebagaimana manisnya kita ngunyah wahtama, ajwah dan tama-tama lain yang kita beli di pasar. Alhamdulillah. Jadi kita sambung lagi perbincangan kita di akhir surah An-Nur ini, bermula ayat 62 dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.